Okey, kita sambung semula kepada pergerakan dan pertumbuhan manusia. Sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak. Pengecutan dan pengunduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan antara satu sama lain. Setiap pasang otot yang bertindak secara berlawanan dikenali sebagai otot berantagonis. Pergerakan otot-otot ini membuatkan manusia boleh berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan mengangkat barang. Okey, tengok Raja pada skrin ni. Apabila seorang manusia membengkokkan tangan, otot bicepsnya akan mengecut, manakala otot tricepsnya akan mengendur. Manakala apabila manusia itu meluruskan lengan, otot biceps akan mengendur dan otot triceps akan mengecut. Okey, kita beralih kepada fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Sendi yang membenarkan anggota bergerak dinamakan sendi bergerak. Contohnya sendi engsel pada siku. Manakala sendi yang tidak membenarkan bahagian anggota bergerak dinamakan sendi tak bergerak. Contohnya sendi pada tengkorak. Okey, ini adalah contoh sendi engsel pada tangan. Otot yang terlibat dalam pergerakan sendi engsel ini ialah otot biceps dan otot triceps. Okey, cuba lihat gambar rajah ini. Okey, ligamen ialah satu tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat yang menyambungkan dua tulang. Sifatnya yang kuat dan kenyal ini membuat ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Okey, otot pula ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Contohnya otot biceps dan otot triceps. Sel otot mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Okey, ini adalah contoh sendi. Okey, terdapat 3 struktur di dalam sendi manusia, iaitu yang pertama ialah cecair sinovial yang berfungsi untuk melicinkan dan membekalkan nutrien kepada rawan. Cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Kemudian rawan. Okey, rawan ialah tulang yang bertindak sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Rawan berfungsi untuk mengurangkan geseran. Yang terakhir ialah tendon. Tendon ialah tisu penghubung yang menyambungkan otot kepada tulang. Tendon terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okey, dalam kehidupan seharian kita terdapat pelbagai masalah berkaitan dengan sendi dan otot. Okey, masalah sendi dan otot ni selalunya berlaku kepada individu yang bersukan. Okey, kecederaan otot disebabkan seseorang individu itu mempunyai otot yang lemah, tiada aktiviti pemanasan sebelum bersenam iaitu warming up, melakukan aktiviti berat setelah lama tidak bersenam, tidak menggunakan peralatan senaman yang sesuai. Okey, kemudian ada juga yang berlaku kekejangan otot. Okey, kekejangan otot ni disebabkan oleh pengecutan otot melampau dan tiba-tiba. Berlaku kekurangan natrium, garam mineral, berlakunya dehidrasi iaitu tidak cukup air. Okey, kemudian masalah berkaitan sendi juga berlaku kepada individu yang dah berusia. Contoh penyakitnya adalah artritis. Artritis ni adalah kemerosotan atau keradangan sendi. Okey, sendi bengkak dan kemerahan pada individu yang telah berusia. Okey, kemudian berlaku juga penyakit osteoartritis iaitu kemusnahan rawan dan juga artritis rheumatoid, keradangan membran synovial pada sendi tangan dan kaki. Masalah berkaitan sendi dan otot yang boleh berlaku kepada yang berusia atau wanita yang putus haid. Okey, osteoporosis adalah tulang ringan, poros dan mudah patah. Berlaku kerana kadar kehilangan mineral adalah tinggi. Okey, cara mengatasinya adalah individu tersebut perlu mengambil makanan yang kaya dengan kalsium, fosforus, besi, fluorin dan vitamin D untuk
pembinaan otot yang kuat. Kemudian, individu tersebut kena selalu bersenam seperti berjalan dan juga berjoging. Okey, ini adalah nota sampingan iaitu kerjaya berkaitan masalah sendi dan otot. Yang pertama ialah pakar ortopedik. Okey, ortopedik ni fungsi dia merawat kecederaan seperti keretakan tulang, kecacatan tulang belakang dan penyakit kemerosotan tulang. Okey, yang kedua adalah pakar kiropraktor. Ianya berkaitan diagnosis dan rawatan gangguan mekanikal sistem otot, rangka dan tulang belakang. Yang terakhir ialah ahli fisioterapi. Dikenali sebagai jurupulih yang mana memastikan fungsi fizikal manusia atau pesakit berada pada tahap maksima dan baik. Seterusnya adalah pola pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ialah satu proses berlakunya perubahan dari segi saiz, jumlah bilangan sel, berat, bentuk tubuh, fungsi badan dan merupakan satu proses yang kekal dan tidak berbalik. Pertumbuhan ini berlaku disebabkan pertambahan bilangan sel pada tubuh. Pertumbuhan manusia berlaku pada seluruh badan dan berlainan mengikut jantina dan peringkat umur. Bermula daripada bayi, kemudian berkembang menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Ini adalah pola pertumbuhan manusia. Kadar pertumbuhan manusia adalah cepat pada peringkat awal, iaitu di peringkat bayi. Selepas itu, kadar menjadi perlahan sedikit di peringkat awal kanak-kanak. Kadar pertumbuhan menjadi cepat semula di peringkat remaja dan menjadi perlahan sekali lagi apabila mencapai tahap dewasa. Corak pertumbuhan ini membentuk satu lengkung berbentuk S, sigmoid seperti dalam gambar ni. Graf melengkung pertumbuhan membolehkan kita menentukan kadar pertumbuhan manusia pada tahap berbeza di sepanjang hayat pertumbuhannya. Untuk manusia, pertumbuhan akan berhenti apabila mencapai kematangan. Ini adalah pola pertumbuhan antara lelaki dan perempuan. Kadar pertumbuhan lelaki adalah berbeza daripada kadar pertumbuhan perempuan. Daripada peringkat bayi sehingga peringkat awal kanak-kanak, lelaki dan perempuan membesar pada kadar yang sama. Kemudian, lelaki akan membesar lebih cepat sedikit daripada perempuan bermula dari umur 4 tahun. Perempuan mengalami akil balik lebih cepat antara umur 12 hingga 14 tahun. Pada peringkat ini, perempuan membesar lebih cepat daripada lelaki, iaitu lebih tinggi dan lebih berat daripada lelaki yang sebaya. Namun demikian, selepas umur 14 tahun, lelaki akan mengalami pertumbuhan yang lebih pesat berbanding dengan perempuan. Jika kita dapat lihat di sini, pertumbuhan lelaki dan perempuan adalah berbeza mengikut peringkat. Pada peringkat bayi iaitu bermula daripada 0 hingga 3 tahun, bayi lelaki dan perempuan mengalami pertumbuhan yang sama. Kadar pertumbuhan bayi lelaki dan bayi perempuan adalah sangat pesat kerana pembahagian sel berlaku dengan pesat. Pada peringkat bayi, keseimbangan makanan adalah penting bagi pertumbuhan yang seimbang. Peringkat kedua pula ialah peringkat kanak-kanak. Kadar pertumbuhan tidak secepat semasa pertumbuhan peringkat bayi. Pada peringkat kanak-kanak, kadar pertumbuhan kanak-kanak lelaki adalah lebih cepat berbanding dengan kadar pertumbuhan kanak-kanak perempuan. Makanan yang seimbang amat diperlukan semasa peringkat ini bagi pertumbuhan sel yang seimbang. Peringkat seterusnya ialah peringkat remaja. Pada peringkat awal remaja iaitu pada 13 hingga 15 tahun, kedua-dua jantina mengalami pertumbuhan yang pesat. Remaja lelaki akan mengalami pertumbuhan yang perlahan berbanding dengan remaja perempuan. Pada peringkat ini, remaja perempuan kebiasaannya lebih tinggi dan besar berbanding dengan remaja lelaki. Pada peringkat ini juga, perubahan ciri-ciri seks sekundar bagi remaja mula berlaku. Pada umur 16 hingga 18 tahun, kepesatan pertumbuhan akan mula mengurang bagi remaja perempuan dan seterusnya akan berhenti.
Hal ini berbeza dengan remaja lelaki yang pertumbuhannya akan terus berlaku sehingga umur 18 hingga 20 tahun. Atas sebab ini, remaja lelaki biasanya kelihatan lebih besar berbanding dengan remaja perempuan. Peringkat seterusnya ialah peringkat dewasa. Pada peringkat dewasa, lelaki dewasa lebih tinggi dan besar daripada perempuan dewasa. Keadaan ini berlaku kerana pertumbuhan lelaki adalah lebih lama berbanding dengan pertumbuhan perempuan. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia akan mala dan hampir sifar. Hal ini bermakna pertumbuhan manusia berhenti, kecuali pada bahagian-bahagian yang tertentu seperti kuku, kulit dan rambut. Peringkat yang terakhir ialah peringkat tua. Pada peringkat ini, pertumbuhan manusia hampir berhenti sepenuhnya. Tubuh badan manusia mula menyusut dan mengecil di bahagian-bahagian otot serta kulit mula mengering.